Of the thousands of schools offering continuing education, there's only one that's Harvard challenging, and that's Harvard. Extension school, summer school, professional development. At Harvard. Yes, that Harvard. To learn more, go to dce.harvard.edu/yesharvard to take your next step in succeeding at Harvard. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Azaman. Hari ini 26 September, hari Ahad, minggu akhir untuk bulan September. Tak lama lagi nak masuk bulan Oktober, Hafizi. Banyak yang berlaku Oktober nanti. Ya, betul tu. Oktober nanti kita akan memasuki fasa endemik. Oktober nanti kemungkinan besar kita akan mula diberikan banyak lagi kelonggaran seperti rentas negeri yang kita tunggu tak lama lagi. Jadi cerita pasal rentas negeri, sabar dulu kita tengok kadar vaksinasi sekarang, Hakim. Dan nak cakap mengenai kadar vaksinasi ni, saya rasa mungkin orang lebih memberikan tumpuan yang banyak sikit kepada kadar vaksinasi. Semalam kita laporkan 82%. Hari ini dah 83.1% populasi dewasa menerima ataupun sudah lengkap di vaksin. Dan ini yang diperolehi data daripada laman web COVID Now. Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan sebanyak 93.6% atau 22.72 juta populasi dewasa sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Lepas tu kalau kita lihat ada 27,139 individu atau 0.9% daripada populasi remaja juga sudah lengkap menerima dua dos suntikan vaksin COVID-19. Kita bermaklum vaksinasi bagi remaja sudah pun bermula sejak minggu lepas, di mana ada beberapa negeri telah pun memulakan kadar vaksinasi lebih awal. Dan kalau kita rangkumkan kedua-dua populasi dewasa dan juga remaja itu, sebanyak 259,141 dos suntikan vaksin turut diberikan semalam, membabitkan 114,618 dos pertama dan 144,523 dos lengkap, Hafizi. Ya, dan dalam masa yang sama juga kita lihat antara perkara lain yang positif adalah berkaitan dengan kes COVID-19 yang mana semalam kalau kita lihat buat pertama kali setelah beberapa lama angka kita yang berada pada paras 20,000 ke atas sejak daripada beberapa minggu yang lepas, kita lihat ia jatuh di bawah paras 14,000 apabila semalam merekodkan 13,899 kes. Dan inilah pertama kali kita cecah di bawah paras 14,000 sebenarnya setelah sekian lama. Dan dalam masa yang sama juga disebabkan kadar vaksinasi dah 83.1% daripada populasi dewasa, dan kita juga telah pun beri hint dan sebagainya, beri petunjuk awal oleh Perdana Menteri, oleh Menteri Kesihatan berkaitan dengan bila rentas negeri akan dibenarkan. Dan ini adalah petunjuk yang paling baru sekali berkaitan dengan tempoh masa. Sebelum ni Asyik cakap tak lama lagi ikut kadar vaksinasi. Kadar vaksinasi 83.1, jadi tinggal 6.9 saja peratusnya untuk kita capai 90%. Itu indikator yang telah pun dilaksanakan ataupun diumumkan pada awalnya untuk kebenaran rentas negeri. Dan semalam time frame dia telah dinyatakan oleh Menteri Pertahanan ataupun Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, yang menyatakan bahawa time frame dia adalah 3 minggu lagi akan dijangka dapat dimuktamadkan kebenaran rentas negeri, dan beberapa langkah menyegerakan vaksinasi populasi dewasa di negara ini diambil dalam masa yang terdekat. Dan pihaknya juga telah arahkan ATM untuk tingkatkan kerjasama dengan KKM untuk capai sasaran itu, iaitu 90% orang dewasa selesai divaksin. Dan katanya antara tindakan yang diambil adalah mengatur gerak lebih banyak combat medic vaccination team, beri lebih banyak suntikan kepada orang awam di kawasan pedalaman, memperluaskan PPV, pusat pemberian vaksin PPV pandu lalu yang memberi manfaat kepada orang, dan banyak lagi lah sebenarnya langkah-langkah untuk tingkatkan kadar vaksinasi. Dan kita lihat sekarang ini dah capai hampir 90%, 83.1% populasi dewasa. Kita luaskan pula kepada program PIK ini kepada golongan remaja untuk kita memastikan bahawa vaksinasi ini mencapai kadar liputan yang lebih meluas, dan kita tak boleh lagi bergantung kepada terminologi imuniti kelompok
Kerana perkara itu apabila varian Delta datang, ia telah pun orang kata mengakibatkan kekacauan dalam pengiraan imuniti kelompok itu, jadi ia tidak lagi relevan untuk diguna pakai. Justru kita harapkan bahawa perluasan vaksinasi ini dapat kita lakukan, dan kita juga tengah kaji sama ada vaksinasi ini dapat diberikan kepada golongan bawah umur 12 tahun untuk pastikan bahawa persekitaran selamat dapat kita capai menjelang endemik nanti, Hakim. Seramai mungkin individu yang hendak divaksin. Itu adalah goals baru kita, iaitu untuk memvaksin seramai boleh individu. Walaupun jangka masa yang diberikan adalah 3 minggu dari sekarang, tetapi disebabkan anda semua boleh patuh SOP dan banyaklah lagi kemudahan-kemudahan ataupun sektor yang akan dibuka. Contoh kita dah lihat Pulau Langkawi, projek rintis gelembung pelancongan sudah mula dibuka kepada orang ramai, dan kali ini walaupun belum cukup 3 minggu kita nak cecah 90% liputan vaksinasi itu, beberapa pulau ataupun kawasan pelancongan lain juga akan mula perlahan-lahan untuk membuat percubaan SOP, belajar daripada apa yang berlaku di Pulau Langkawi dan diimplementasikan di pulau-pulau ataupun lokasi pelancongan lain. Antaranya adalah Pulau Tioman, di mana bermula 28 September ini, lusa nanti, Pulau Tioman akan melaksanakan percubaan SOP gelembung pelancongan yang dijadual bermula 1 Oktober tapi ditangguh kepada pertengahan Oktober nanti. Tapi walaupun pertengahan Oktober, start 28 hari bulan, lusa nanti Pulau Tioman akan mula melakukan pelaksanaan percubaan SOP ini. Walaupun gelembung pelancongan untuk Pulau Langkawi ini masih lagi belum boleh dilaksanakan dan kebenaran hanya kepada pelancong domestik, tapi segala prosedur operasi standard SOP yang dilaksanakan adalah sama seperti mana di Langkawi ini. Dimaklumkan Pengurus Besar Tourism Pahang, Kamarudin Ibrahim, yang menyatakan bahawa pelaksanaan SOP tersebut akan bermula 28 September ini di JT Teluk Gading, Rompin. Sebelum ni nama dia JT Tanjung Gemuk, tapi kemudian diubah nama JT Teluk Gading. Dah kurus kot? Mungkinlah. Dan ini semua tujuan untuk mengendalikan, untuk kita menghadapi persediaan untuk pembukaan sebenar kepada pelancong yang akan tiba pada pertengahan Oktober nanti. Jadi usah khawatir, mana-mana tempat juga akan pasti melakukan percubaan atau perkara yang sama untuk memastikan dia ada macam rehearsal dululah, Hafizi, untuk pastikan perkara yang tidak diingini berlaku, terutamanya apabila melibatkan SOP breach ini. Ya, betul tu. Pulau perhentian telah pun mula dibuka semula dan terima tempahan pelancong. Kita lihat SOP di pintu masuk Pulau Tioman itu akan digunakan untuk lokasi-lokasi lain pelancongan juga, seperti Cameron Highlands, Bukit Fraser, Kuala Gandah, Taman Negeri dan Taman Negara yang telah bersedia untuk terima pelancong. Dan itulah yang kita harapkan bahawa SOP ini dapat diguna pakai ketika mana kita menunggu-nunggu untuk rentas negeri. Kita juga ingin pastikan bahawa pusat-pusat pelancongan ini tidak mencetuskan kluster. Kluster yang tercetus di Pulau Langkawi pada tahun lepas, wajar kita ambilkan sebagai iktibar dan wajar untuk kita semua kaji bagaimana kita dapat memperbaiki. Bukan saja kepada penjaga premis dan sebagainya, kepada diri kita juga muhasabah diri untuk pastikan bahawa kita patuh kepada SOP. Sebab orang sekeliling kita ni dalam bahaya. Musuh yang kita tengah tentang sekarang, kita tak dapat nak nampak. Jadi itulah yang membuatkan situasi dan keadaan yang begitu mencabar sekarang ini. Dan cerita pasal kita nak masuk kepada endemik dan sebagainya berkaitan dengan SOP, itu semua kita maklum dan juga jelas. Kena study lah sikit-sikit setiap hari untuk tengok apa benda yang perlu kita lakukan, apa benda yang boleh, apa benda yang tidak boleh. Dan dalam masa yang sama juga, memasuki fasa endemik ini lebih banyak perkara perlu kita titik beratkan untuk kita pastikan bahawa kita berada dalam keadaan yang berjaga-jaga, selamat. Dan untuk itu, kit kendiri ataupun kit ujian COVID-19 RTK antigen sebelum ini yang kita tahu harganya dah pun diturunkan daripada RM30 ke RM40 kepada RM19.90, dan kita fahamkan bahawa ada lagi penurunan kit ujian, harga kit ujian ini yang akan diumumkan tak lama lagi. Dan katanya adalah kit ini akan dijual lebih murah sebelum persekolahan bermula. Dan ini untuk pastikan ibu bapa membuat ujian saringan sebelum anak mereka memulakan sesi persekolahan pada 3 Oktober depan. Ini akan lebih murah menjelang akhir bulan ini.
dan harga kit itu akan diturunkan, kata Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kabinet CP Datuk Rosul Wahid. Pengumuman harga baru itu akan dilakukan dalam masa yang terdekat dan penjualannya juga tidak terhad kepada farmasi dan klinik seperti sekarang. Ia diperluaskan kepada premis perniagaan seperti pasar raya besar dan pasar mini. Dan ini akan memudahkan rakyat bukan saja harganya lebih murah tapi untuk mudah didapati. Walaupun harga itu belum dimuktamadkan tapi jumlahnya nanti mampu dimiliki dan tidak membebankan rakyat berbanding harga yang sekarang ini. Jadi kita harapkan bahawa kit ujian Kediri ini dapat lagi kita murahkan. Kita nak hidup dalam fasa endemik, kita boleh tak perlu bebankan petugas kesihatan di barisan hadapan untuk melakukan swab test di klinik kesihatan dan sebagainya. Sebalik kita boleh buat sendiri semuanya. Dan perkara paling penting yang orang ramai kena tahu adalah dapatkan kit ujian Kediri ikut harga pasaran yang akan diumumkan nanti. Kalau lebih murah, dapatkan harga tersebut. Yang keduanya, cek semula kit ujian Kediri itu sama ada ia memang telah pun diluluskan oleh pihak kerajaan untuk dijual di pasaran ataupun sebaliknya. Dan anda boleh lihat orang kata cek perkara ini di laman web tertentu yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk pastikan bahawa kit ujian Kediri itu sah, lulus dan memang kualitinya terjaga untuk pastikan bahawa ia taklah palsu. Tiba-tiba positif, esok buat negatif, tiba-tiba esok pula positif balik, susah pula tu Hakim. Itu yang kita khawatir. Tapi dalam masa sama ada beberapa jenis kit ujian Kediri di pasaran yang sudah pun diluluskan. Sebelum ini ada 6, kemudian diluluskan lagi ada berapa belas? 12. Last saya cek Hakim. Ada 12? Ada 19 kit ujian yang telah pun diluluskan. 19 tu jugalah harga runcit yang dijual RM19.90 tetapi kalau harga pukal nak beli borong RM16 cuma. Mungkin bagi segelintir kita ni mungkin rasa macam RM20, RM16 mungkin dapat murah, tapi kalau pendapatan isi rumah ataupun bagi keluarga B40 ini ada 5 orang anak, RM19 atau kita kira lansam lah RM20 kan. Kalau ada 5 orang anak dah RM100. RM100 tu besar perbelanjaan. Jadi mungkin kerajaan boleh memikirkan lagi kaedah atau mekanisme untuk memastikan harga kit ujian Kediri ini serendah-rendah yang boleh. Kerana akhirnya nanti apabila kita dah test ujian guna kit ujian Kediri itu, kita nak kena pergi ke hospital pula ataupun pergi klinik nak buat RT-PCR pula. Itu pun kos lagi kan. Jadi itu mungkin boleh difikirkan kaedah daripada SOP dan juga penurunan harga itu wajar diturunkan serendah sebab walaupun situasi ekonomi dan populasi negara kita dengan negara-negara lain ini berbeza tetapi pasti ada pendekatan yang boleh dilakukan. Singapura, United Kingdom ada memberikan kit ujian Kediri yang percuma. Tapi mungkinlah kita boleh memberikan pelbagai hujah. Cuma pasti ada kaedah untuk menurunkan harga, untuk meringankan beban dan bukan saja beban keuangan tapi untuk pastikan kita dapat mengawal pandemik COVID-19 ini. Dan Hafizi sebut mengenai mengawal COVID-19 ini sedikit demi sedikit kita sudah mula mencatatkan menunjukkan penurunan kes sejak beberapa hari lepas. Kalau kita lihat angka ataupun kemaskini terbaru jumlah kes positif dalam negara ada 13,899 kes yang dicatatkan. Ini penurunan sejak 2-3 hari lepas Hafizi Dan hari ini kemarin 13, sebelum tu 14,000 dan dia kita harapkan akan terus menurunlah. Cuma kalau kita lihat perinciannya ikut negeri Sarawak masih lagi penyumbang kes harian tertinggi iaitu 2,712 kes dan kemudian Selangor 2,341, Johor, Kelantan, Perak dan yang paling kita gusar apabila kita memasuki fasa endemik ini bukanlah melihat kepada angka jangkitan kerana vaksinasi tidak melindungi kita daripada dijangkiti tapi melindungi kita daripada komplikasi ataupun kesan yang buruk sekiranya dijangkiti. Maksudnya kita tak masuk ICU lah kalau ada vaksin ini, bahasa mudahnya. Dan kalau kita lihat butiran bagi unit rawatan rapi setakat ini menempatkan seramai 1,071 pesakit dengan 601 memerlukan bantuan pernafasan. Dan yang paling best 18,074 kes sembuh dicatatkan semalam Hafizi. Alhamdulillah, banyak lebih kita tengok dah beberapa hari sebenarnya kita catatkan kes sembuh melebihi kes jangkitan COVID-19 sebenarnya Hakim. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat jumlah kes kematian. Ini benda indikator ni yang perlu kita jaga, yang perlu kita berhati-hati selepas ini. Ada beberapa indikator. Kes kematian satu, kes BID, kes yang kematian berlaku di luar hospital. Kemudian kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital
Maksudnya mereka yang pada kategori 4 dan juga 5 ini, yang ni indikator-indikator ini yang perlu kita berjaga-jaga untuk kita memasuki fasa endemik tidak lama lagi, kerana semalam KKM telah pun sahkan ada 228 kematian baru direkodkan melalui portal COVID Now yang seperti malam tadi, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan wabak itu sebanyak 25,159 kes ataupun 1.15% daripada 2,180,338 kes positif COVID-19 yang dikesan di negara ini. Dan data COVID Now menunjukkan sejumlah 36 daripada 228 kes kematian dilaporkan berlaku di luar hospital BID. Brought in that. Dan tapi perlu kita ingat jumlah 228 kes kematian yang ada di portal COVID Now ni sebenarnya termasuk juga dengan jumlah kematian yang tertunggak, dan ada di antara kes yang meninggal dunia beberapa hari, beberapa minggu yang lepas, dan proses untuk mengesahkan bahawa dia meninggal sebabkan COVID-19 ni agak memakan masa. Dan portal GitHub pula kita tengok portal yang mendedahkan data secara data mentah. Portal GitHub tunjukkan hanya 8 kes kematian dilaporkan semalam, tapi angka itu memang boleh berubah sekiranya terdapat kes kematian yang masih lagi belum disahkan secara kemas kini menyeluruh, akan disahkan pada sebelah petang nanti oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ini indikator-indikator yang perlu kita jaga, Hakim. Kes kematian, kemasukan ke hospital, kes BID untuk kita masuk fasa endemik. Ini kena jaga mulai pada sekarang ni. Ya, kalau dulu kita lihat kebanyakan kes yang melibatkan kematian, melibatkan golongan warga emas, orang tua ataupun mereka yang mempunyai comorbidity. Tapi sekarang ini dia dah tak kira siapa. Dia hanya membezakan siapa yang divaksin ataupun tidak divaksin. Sudah banyak laporan kita bawakan bagaimana individu yang divaksin dan tidak divaksin ini memberikan perbezaan kesan akibat dijangkiti COVID-19 ini. Sebab itulah ringkasnya, pergilah mendapatkan suntikan vaksin. Bolehlah bantu meningkatkan kadar liputan vaksin 90%. Cepatlah untuk kita menikmati aktiviti terutamanya rentas negeri. Baik, bercakap mengenai had umur ni, Hafizi, ada satu lagi perkara yang mencetuskan perbincangan hangat. Ini sebelum ini Pengarah Jabatan Siasatan Trafik ada mencadangkan untuk hadkan pengeluaran lesen memandu kepada warga emas, kerana pada pandangan beliau warga emas mungkin ada yang tidak sihat dan memandu, dan mungkin boleh mencetuskan ataupun menjadi sebab berlakunya kemalangan. Tetapi itu sebenarnya pandangan peribadi beliau, dan kata Ketua Polis Negara Datuk Seri Akris Sani Abdullah Sani, cadangan tersebut oleh Datuk Azizman Alias iaitu Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik itu adalah cadangan peribadi, dan perkara itu belum lagi dibincangkan secara mendalam di peringkat pengurusan ataupun Bukit Aman. Tapi benda ni akan dibincangkanlah. Cuma nak melibatkan soal keselamatan jalan raya ni, dia perlu melihat kepada kaedah-kaedah untuk meningkatkan keselamatan dan juga kepentingan masyarakat. Ini melibatkan proses kajian serta keputusannya akan perlu melihat kepada pemegang taruh terutamanya pengguna jalan raya dan juga pemandu itu sendiri, keselamatannya sendiri, Hafizi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat antara perkara lain juga berkaitan dengan isu yang sama, Menteri Pengangkutan semalam ada keluarkan kenyataan di laman media sosial Facebook beliau. Kata beliau, menarik balik atau menghadkan lesen kepada individu berdasarkan umur mereka seharusnya merupakan pilihan terakhir selepas tahap kecergasan seseorang untuk memandu disahkan secara telus menerusi satu ujian yang diiktiraf. Dan kata beliau lagi, Datuk Seri Wee Ka Siong dalam satu kenyataan dikeluarkan, Wee Ka Siong mengulas cadangan untuk hadkan pengeluaran lesen memandu Malaysia kepada warga emas berusia 70 tahun ke atas. Dan kata beliau lagi, satu sudut yang lebih meluas, lebih menyeluruh termasuk keperluan pergerakan dan faktor sosioekonomi lain perlu difikirkan, dan bukan hanya indikator usia semata-mata. Ya. Dan kata beliau lagi, LLM diberikan kepada pihak berkuasa pengangkutan jalan sebagai satu akreditasi kepada seorang yang mempamerkan kebolehan untuk mengendalikan sebuah kenderaan di atas jalan raya dengan memuaskan di bawah Akta APJ 1987. Jadi Datuk Seri Wee Ka Siong kata nak hadkan umur bawah atas 70 tahun ini untuk dapatkan lesen dan sebagainya. Ini memerlukan satu kajian menyeluruh, tak bergantung kepada satu indikator saja. Tapi saya lihat perkembangan lain di media
portal-portal berita akhbar tempatan, banyak pakar-pakar kesihatan awam menyokong saranan tersebut sebab ini orang kata sikit sebanyaklah melindungi orang yang memandu tu dan juga orang sekeliling yang berada di atas jalan raya tu. Cuma itu dari sudut kesihatan. Cuma kalau kita lihat, mungkin perlu dicadangkan lesen memandu kita ni di-renew dengan ujian orang kata apa, refreshment. Ini penting juga sebab ada orang yang dia ada dapat lesen, contohlah dia dapat lesen memandu 17 tahun umur dia. Kemudian dia tak bawa kereta. Dia pergi, dia menggunakan pengangkutan awam ataupun duduk dalam kampus, kita assume begitu. Kemudian tiba-tiba dia bawa kereta di jalan raya pula, pasti akan awkward, kekok, lupa peraturan. Sebab kadang-kadang peraturan yang paling mudah sekali kalau kita lihat di roundabout, di bulatan itu, siapa yang perlu berhenti? Kereta daripada arah mana yang perlu berhenti? Ini yang orang kata apa, perlu refreshment sebab usia ataupun pengalaman tempoh memandu itu sejak anda dapat lesen sehinggalah tempoh tahun semasa itu tidak menunjukkan ataupun menjadi indikasi kemahiran anda ataupun pengetahuan anda tentang undang-undang dan juga keselamatan jalan raya. Ramai saya tengok ada lesen muda-muda tapi cara pemanduan bukan lesen kereta, banyak masa motor dan sebagainya kan. Jadi itulah perkara, kadang-kadang buat lesen tapi buat frame je dekat rumah. Lesen terbang pun ada. Tambah-tambah yang pandu kereta manual tu. Itu memang legend lah, rare breed orang kata sekarang ni. Okey, baik, banyak lagi sebenarnya yang kami bawakan kepada anda, tapi masa sebenarnya agak mencemburui kita. Kita akan berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi, Hafizi. Ni saya nak bawa Hafizi nak mengimbas kembali. Pernah ingat tak lagu Buruh Nelayan dan juga Petani? Oi, lagu legend tu mesti saya ingat punya. Kecil-kecil duk menyanyi, sekarang dah besar terlupa lirik dah. Itulah mungkin sebab Hafizi tak tengok sektor pertanian, peladangan. Sebab mungkin bagi remaja ataupun belia zaman kini mungkin tak melihat sangat, lebih kepada melihat pada aspek teknologi. Tapi sektor pertanian ini antara penyumbang KDN kita besar dalam negara kita. Cuma apabila kita banyak beri tumpuan kepada sektor-sektor lain, orang-orang muda sekarang ni dengan coding, bukan tak bagus, elok juga. Cuma sektor-sektor ini seperti diketersampingkan, istilah dia tu kan. Tapi ada ke lagi, Hakim, orang nak kerja, orang kata apa, pertanian ni betul ke sekarang ni masih lagi kena bercucuk tanam, berpanas dan sebagainya. Jadi benda tu yang orang muda sekarang ni takut, dan dalam masa yang sama juga tak nak buat kerja dalam kategori yang 3D 3D itu kan. Dan dalam masa yang sama juga banyak yang dah masuk ke YouTuber lah, gig ekonomi dan sebagainya. Ini sebenarnya kita orang muda rasakan perlu dilihat. Bukan begitu ke, Hakim? Ya, dan inilah yang menimbulkan persoalan. Masa depan sektor pertanian ini ada lagi ke tak ada lagi? Jadi kita nak bersama dengan wartawan kanan Najib Aruf. Ini bukanlah kita panggil Najib ni sebab dia ni petani, bukan. Tapi Najib ni jiwa dia dekat dengan sektor peladangan dan juga pertanian, Najib. Okey, Hakim dengan Hafizi. Tadi Hakim dengan Hafizi katakan adakah ini masa hadapan, pertanian ada masa depan, tidak ada sebenarnya. Basically pertanian is the future. Kalau macam Hafizi dengan Hakim ni kan selalu pergi gym, nak kena makan sihat-sihat dan sebagainya. Kena adalah semua makanan sihat dan sebagainya. Ini adalah pertanian. Khamis lepas saya bercakap dengan iaitu penanggung tugas Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Puan Khadijah Iskandar. Kita bercakap pasal agriculture and banks, what the future looks like. Fancy kan tajuknya. Tapi pertama sekali kita sentuh tentang pandemik lah, COVID-19 sudah pasti. Semua sektor terjejas termasuk juga pertanian. Agrobank sebenarnya kalau kita lihat sebelum pandemik COVID-19 pun dah berikan moratorium lebih awal daripada sebelum pengumuman oleh kerajaan kepada petani-petani, farmers dan juga agropreneur, usahawan agro yang terjejas akibat bencana alam. Setakat Julai tahun ini saja, Bank Negara punya dana yang disediakan, Agrobank terlibat juga, 925 juta ringgit pembiayaan diberikan kepada lebih ataupun hampir kepada 15,000. Lebih tepat lagi 14,824 usahawan agro. Dan bukan itu saja, kalau kita buat perbandingan sedikit lah antara pertumbuhan pemberian pembiayaan antara Agrobank dan juga industri. Industri hanya 3.1%, Agrobank 5.5%. Maksudnya Agrobank ini diberikan moratorium, pada masa sama diberikan juga pembiayaan kepada usahawan-usahawan agro ini seiringlah untuk membantu mereka keluar daripada kesan pandemik COVID-19. Kita dengar dahulu apa yang dikatakan oleh Puan Khadijah Iskandar.
Tapi for Agrobank, recognizing that this is a high risk sector, so helping the farmers with disasters is not something new for us. We already have even a existing policy where if we know that our customers are actually impacted because of the disaster, any types of disaster, memang automatically we already have in our policy, we will grant them some breathing period. We call it moratorium. So the word moratorium is not really new for us in Agrobank. We will automatically give them 6 months to allow the customers to assess the situation and be able to bounce back. And therefore, maybe they know already how to rearrange their business or cash flow. The only thing is during this period, we didn't expect it to last until today. So normally it will not last until 2 years. So it's only like less than 6 months. So for us, we continue to give this moratorium, R&R and moratorium exercise during the Mora. In fact, for Agrobank, we started the moratorium before even the announcement made by the government. Okey, bukan saja usahawan yang terjejas dibantu dalam sektor pertanian, tapi juga individu yang dibuang kerja juga, yang kena buang kerja semasa pandemik dan sebagainya. Agrobank juga membantu. Kalau mereka nak mulakan aktiviti pertanian kecil-kecilan dan sebagainya, Agrobank ada dana, boleh pergi ke Agrobank untuk mendapatkan bantuan. Dan kalau tak tahu, biasalah kalau kita tak tahu buat pertanian dan sebagainya, ada bimbingan di Center of Excellence di Agrobank, boleh bantu, boleh hand-holding dan boleh business matching juga. Maknanya boleh jual lah produk tersebut dan sebagainya. Okey, bukan soal pandemik je lah yang disentuh dalam sesi tersebut. Ada juga kita mencentuh tentang masa harapan. Itulah what the future looks like kan. Masa harapan ini, kata Puan Khatijah, masa harapan adalah youth. Bagaimana untuk menarik youth ini? Tadi Hafizi sebutkan 3D itu, betul. 3D itu bermakna solution penyelesaian kepada masalah ini adalah teknologi. Sekarang ni nak kawal sektor pertanian kita ataupun ladang kita hanya guna smartphone saja. Tak perlu dah bersusah payah seperti sebelum ini dan sebagainya. Boleh kawal daripada jauh dan sebagainya. Kalau macam Hakim sebelum ni, Hakim kata mungkin nak start bisnes dan sebagainya, Hakim selalu pesan dan ingatkan saya, bolehlah Hakim cuba-cuba tengok sektor pertanian dan sebagainya. Bukan sahaja kepada yang dibuang kerja ataupun golongan muda, P40 dan juga golongan asnaf juga ada dibantu oleh Agrobank sendiri dengan salah satu testimoninya, ada salah seorang asnaf ini dibantu menjual sate dan sebagainya, keuntungan sebulan RM10,000 dalam tempoh 6 bulan sahaja latihan tersebut diberikan untuk membuat perniagaan dan sebagainya. Itu sahaja. Wanita juga tidak ketinggalan dalam usaha Agrobank, iaitu mereka ada produk daripada Anissa. Anissa ini adalah untuk wanita lah, diberikan kepada wanita untuk berniaga pertanian kecil-kecilan up to 30,000, 30,000 untuk membantu mereka dan sebagainya. Dan yang paling menariknya menurut Puan Khadijah ini, credit rating wanita jauh lebih baik daripada lelaki. Maksudnya wanita ni lebih baguslah bayar hutang daripada lelaki dan sebagainya kan. Itu apa yang dikatakan oleh Agrobank sendiri. Jadinya lepas ni kalau Hakim dan Hafizi ada girlfriend, bolehlah sekali buka pertanian kalau ada lah ya. Kalau ada. Tinggal seksi tersebut ada di link.esrawani.com. Ya, okay. Ada akan datang nanti. Tapi pastinya orang kata ni, kalau kita berbudi pada tanah ini tidak pernah mengecewakan. Mungkin perempuan boleh sedikit, itu bagi Hafizi, tapi tak mengapa. Dan sentiasa ada peluang-peluang. Dan menarik sebenarnya kalau orang muda macam kita ni Hafizi, kita gabungkan sektor pertanian ni dengan teknologi, dia akan jadi pertanian pintar yang membuahkan lebih banyak hasil. Dan nak bantu banyak bantuan-bantuan daripada sudut tanah ataupun teknologi, keuangan seperti Agrobank juga ada bantuan disediakan. Baik, terima kasih Najib Aruf di atas perkongsian itu tadi. Nanti boleh semak tembuah ataupun wawancara penuh dalam link di esrawani.com nanti. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Dan saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.